Salam sejahtera dan salam serak kesayang. Bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam, mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 yang bermula 15 hingga 24 Mei ini akan menyaksikan 3 rang undang-undang RUU dibentangkan. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wang Nasa berkata, RUU pertama yang akan dibentangkan adalah Supplementary Supply 2022 Bills 2023. Manakala RUU kedua katanya adalah Supplementary Supply 2023 Bill 2023. 3 rang undang-undang, 3 bills. Pertama, Supplementary Supply 2022 Bill 2023. Kedua, Supplementary Supply 2023 Bill 2023. Ketiga, Sarawak Craft Council Bill 2023. The minister who will table the bill will be Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. For the Supplementary Supply 2022 Bill 2023, first reading 16 May, second and third reading 18 May. For the Supplementary Supply 2023 Bill 2023, the minister presenting the bill will be Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. First reading of the bill 16 May, second and third reading will be 18 May. The third bill, Sarawak Craft Council Bill 2023. The minister presenting the bill shall be Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah. First, second and third reading will be on the 16th of May. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di sini pada Sabtu. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg telah mempengerusikan mesyuarat pra-persidangan DUN Sarawak ke-19. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menambah, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud akan menyempurnakan majlis istiadat pembukaan penggal pertama DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Katanya terdapat 375 soalan dan 305 jawapan lisan dan 70 bertulis diterima daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Laporan seterusnya mengenai penganjuran Kapit Dayak Culture Festival KDCF 2023 merupakan usaha yang memertabatkan dan mempromosikan khazanah serta warisan budaya masyarakat asal Dayak di persada dunia. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata penganjuran KDCF juga merupakan usaha mempromosikan Kapit sebagai destinasi pelancongan di Sarawak. Katanya ia selaras dengan dasar Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP iaitu Promoting Sarawak to be a premier tourism destination and a showcase of unique arts, culture and heritage selari dengan produk kementerian iaitu Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Katanya objektif untuk mempertengahkan khazanah dan warisan kaum Dayak dapat direalisasikan dengan pelbagai program kebudayaan dan gerai jualan pada festival tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap pada perasmian Kapit Dayak Culture Festival KDCF 2023 di Town Square pada Jumaat. Festival bermula pada sebelah petang itu turut disertai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas merangkap Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong serta ketua-ketua agensi kerajaan yang lain, ketua-ketua masyarakat dan warga Kapit. Walaupun hujan, namun ia tidak mematahkan semangat para peserta festival meneruskan perarakan lengkap berpakaian tradisional Dayak. Keperkembangan di Miri, seramai 25,369 orang golongan sasar di negeri ini bakal menerima bantuan bersempena dengan sambutan Gawai Dayak 2023. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, di bahagian Miri sahaja, seramai 1,565 orang penerima bantuan akan menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM156,500. Hari ini
100 orang penerima bantuan telah dijemput hadir, mana yang dekat dekat, yang jauh lah dapatlah kita jemput sebab kos pengangkutan untuk mereka adalah tinggi. Jadi walaupun mereka tidak berada bersama kita, wang RM100 on top of apa yang mereka terima bulanan. Jadi yang 100 itu akan terus dikredit di dalam akaun mereka. Jadi siadalah orang sik nerima. Sempena sambutan Gawai Dayak yang menyambut perayaan Gawai Dayak masih walaupun tidak bersama pada hari ini masih akan menerima wang tunai ekstra RM100 dan yang hadir hari ini 150 bentuk dalam bentuk hamper sumbangan daripada Dynasty Hotel. Berucap semasa merasmikan Majlis Sejambak Kasih Gawai Dayak 2023 bahagian Miri di sini pada Jumaat, beliau berkata sumbangan wang tunai itu adalah untuk meringankan beban kewangan serta menceriakan penerima bantuan sebenar Hari Gawai Dayak akan datang. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu sebagai persiapan menghadapi musim kemarau, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah mengenal pasti pembekal yang akan membekalkan stok bekalan air minuman di kawasan yang terjejas. Dalam program berlainan, Datuk Seri Fatimah menjelaskan Taman Didikan Kanak-kanak Tadika Sedidik Penan adalah salah satu bukti kerajaan Sarawak terus komited memastikan kanak-kanak di negeri ini menerima pendidikan pada peringkat awal tanpa mengira lokasi geografik mereka. Katanya Tadika Sedidik Penan merupakan program berasaskan komuniti iaitu pengasuhan, bimbingan dan pendidikan yang memberi keutamaan kepada pelibatan dan penyertaan komuniti setempat. Jadi pihak Petronas telah bersetuju peruntukan sebanyak 2.75 juta untuk program ini telah diperuntukkan kepada kerajaan negeri melalui kementerian kita dan mulai pada tahun 2015. Jadi pembinaan bangunan yang melibatkan 5 tadika. Satu ialah di kawasan Bak Selulung. Correct me if I pronounce it wrongly. Bak Selulung. Satu lagi ialah Long Kawa. Yang nombor 3 Long Leng. Ada yang sebut Long Leng. Long Leng. Ini Long Leng. Long Leng. Long Kerangan. Long Jenalong. Ada 5 buah kesemuanya. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa induk Majlis Perasmian Tadika Sedidik Penan di kawasan Apoh Tutoh Miri di sini pada Jumaat. Tambah beliau, Majlis Perasmian Tadika Sedidik Penan akan diadakan pada 4 Julai depan di Long Leng Telang Usan dan bakal dirasmikan sendiri oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Opek. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata perancangan awal pendidikan berasaskan komuniti ini mengutamakan tenaga pengajar yang diambil dalam kalangan penduduk tempatan yang sekurang-kurangnya mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak. Beralih dengan perkembangan berikut, Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak MISTI kini sedang mengimplementasikan struktur organisasinya yang baharu. Timbalan Menterinya Dr. Hazlan Abang Hipti berkata terdapat 3 agensi akan berada di bawah MISTI iaitu Sarawak Energy Berhad SEB, Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB. We only have about 24 staff. So more will come together with our 3 agencies. There are 3 agencies under the ministry, which is SEB, not the whole of SEB, just the upper half, which is the power generation, meaning all the hydropower, solar, floating solar, hydrogen, biofuel, later maybe wind will be under us. And the second agency is Petros, the whole of Petros, and anything to do with oil and gas. And also NREB, of course, involved with the control, with the decarbonization. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Ramah Tamah MISTI di Kuching pada Jumaat. Dr. Hazlan menambah, MISTI juga kini dalam proses mengambil alih Jabatan Alam Sekitar JAS yang diserap ke NREB berdasarkan penurunan kuasa daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak
yang dipersetujui menerusi rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Environment is under the residual list. Yeah? So that means it is under the state, under MA 63. Meaning that we can take over DOE. And we have done it. It is in the process. Premier has approved 171 posts to absorb 171 DOE officers who are mainly Sarawakian, and then the remaining of the DOE officers are West Malaysian. Most of them will be going back, and the whole exercise will be completed by next year. Majlis Ramah Tamah Misti yang julung kali diadakan pada tahun 2023 itu turut dihadiri Setiausaha Tetap Misti Abang Ahmad Abang Murni, Pengurus Besar Petronas Sarawak Zulaihi Muhammad Matili, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai, Controller NREB Jack Liam serta wakil-wakil jabatan dan agensi Kerajaan Sarawak. Manakala di Sibu, Universiti Teknologi Sarawak UTS menandatangani memorandum perjanjian MOA dengan Politeknik AIB Guangdong GD AIB baru-baru ini untuk mengembangkan lagi kerjasama mereka dalam bidang pendidikan e-dagang. Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, tujuan MOA itu adalah untuk bersama-sama menubuhkan pusat kajian e-dagang Cina dan merentas sepadan untuk melatih guru dan pelajar mengenai kemahiran vokasional e-dagang merentas sepadan. Rather than every year we send our student to China, now we want to set up a study center here in collaboration with Guangdong AIB Polytechnic, so that the teachers or the lecturers can come here and they can do the training for us here. Tambah beliau, melalui pusat pengajian itu, UTS bukan sahaja dapat memberi latihan kepada kaki tangan dan pelajar mereka, tetapi juga untuk orang ramai, termasuk sektor swasta dan agensi kerajaan dalam meluaskan lagi kerjasama. We will complement with our own academic content together with their practical and hands-on, because they have the system, so that our student can have the experience to do not just local business but also international business. Dr. Khairuddin berkata kerjasama itu akan memberi kelebihan tambahan kepada UTS di mana pelajar berpeluang menjalani latihan amali di syarikat asing menerusi perkongsian itu. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta, salam KAS.